Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dalam Pastikan Sahih, dan buat masa ini kami akan bawakan perhatian anda kepada Majlis Pelancaran Pakej 5G Rahmah dan juga insentif postpaid ramah penjawat awam bersama dengan Dian Fatihah Manu. Baik, silakan. 5G Rahmah dan insentif pasca bayar ramah penjawat awam kita pada hari ini, kita memohon. Baik, saya kini berada di Anjung Kementerian Komunikasi dan Digital di mana sedang berlangsungnya Majlis Pelancaran Pakej 5G Rahmah dan juga insentif pasca bayar ataupun postpaid penjawat awam, rahmah penjawat awam yang disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Dan pakej 5G Rahmah dan juga insentif pasca bayar rahmah penjawat awam yang dilancarkan hari ini semestinya akan memanfaatkan segenap lapisan masyarakat di negara ini. Dan pada 7 Ogos selepas, Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan pakej dan insentif ini sebagai antara inisiatif kerajaan perpaduan untuk merapatkan jurang digital serta memastikan rakyat mendapat internet berkualiti pada harga yang berpatutan. Dan dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil tadi, beliau memaklumkan pakej 5G Rahmah ditawarkan bermula 31 Ogos ini dengan kontrak langganan selama 2 tahun dan terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan pakej 5G Rahmah ini menawarkan pakej telefon pintar 5G pelan data dengan harga telefon pintar jenama Samsung A14 5G iaitu dan Honor 90 Lite 5G serendah RM240 beserta pelan data sebanyak 60GB dengan harga bulanan sebanyak RM60. Dan untuk makluman, harga asal telefon pintar Samsung A14 5G adalah berharga RM949 dan harga asal telefon pintar bagi Honor 90 Lite 5G ialah RM1,099. Dan tapi kedua-dua telefon ini boleh dibeli dengan harga serendah RM240 sahaja. Dan storan ataupun storage kedua-dua telefon ini ialah 128GB untuk Samsung dan 256GB untuk Honor dengan memori untuk kedua-duanya adalah sebanyak 6GB. Untuk 100,000 pelanggan terawal daripada golongan B40 pula akan menikmati pakej 5G Rahmah ini dengan harga telefon pintar serendah RM120. Dan sementara itu, menerusi insentif pasca bayar rahmah penjawat awam yang diperkenalkan sebagai menghargai kumpulan berkenaan, penjawat awam akan menikmati penjimatan pakej pasca bayar sebanyak RM120 setahun iaitu rebate sebanyak RM10 sebulan. Dan dapat kita saksikan ketika ini di belakang saya, Yang Berhormat Menteri sedang bersedia untuk menyerahkan SIM card kepada golongan sasar ataupun golongan B40 dan juga penjawat awam. Dan turut bersama Menteri, kalau dapat kita lihat di belakang saya ketika ini adalah bersama-sama mengiringi Menteri ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital iaitu Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa. Untuk makluman, dalam ucapan YB Menteri tadi juga, pakej 5G Rahmah ini ditawarkan bermula 31 Ogos sehingga 31 Disember 2023 dan terdapat 5 telco yang mengambil bahagian iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM Unify Mobile dan YTL Communication iaitu Yes. Jadi pendaftaran boleh dibuat secara bersebuka di pusat jualan telco ataupun secara dalam talian melalui laman sesawang telco yang terlibat. Encik Muhammad Wafiuddin bin Wahid. Bagi insentif pasca bayar postpaid rahmah penjawat awam pula, mereka berpeluang mendapatkan rebate sebanyak RM10 sebulan bagi tempoh 12 bulan pasca bayar yang bernilai RM60 dan ke atas. Ianya tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Dan juga tertakluk kepada terma dan syarat oleh telco terlibat seperti yang saya sebutkan tadi iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM Unify Mobile dan YTL Communication Yes.
Pakej insentif ramah penjawat awam ini akan mula ditawarkan pada 16 September sehingga 31 Disember 2023 tertakluk kepada syarat dan mekanisme pendaftaran setiap telco. Semua penjawat awam Malaysia di bawah Kerajaan Persekutuan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT layak untuk melanggan insentif pasca bayar rahmah untuk penjawat awam ini. Dan untuk pelanggan sedia ada, anda boleh berhubung dengan telco terlibat untuk mendapatkan maklumat mengenai insentif yang dipenangkan pada hari ini. Dan manakala untuk pelanggan baru, pendaftaran anda boleh dibuat secara bersemuka di pusat jualan telco atau semasa aktiviti promosi di mana-mana lokasi terpilih atau mana-mana proses pendaftaran mengikut telco yang terlibat, serta anda boleh melayari laman sesawang telco berkenaan. Setiap pelanggan yang layak hanya boleh menikmati satu kali pemberian insentif saja dengan nilai kumulatif insentif sebanyak RM120 setahun. Anda boleh bawa bersama kad pengenalan, ID kad penjawat awam dan dokumen berkatian untuk mendapatkan pakej ini. Dan insentif ini bagaimanapun tidak terpakai bagi penjawat awam yang melanggan mana-mana pakej pasca bayar secara berkumpulan, iaitu melalui kementerian, jabatan, agensi, kelab dan persatuan, kerana pakej tersebut telah mempunyai rebate ataupun diskaun. Dan suka untuk saya ulang, pakej 5G Rahmah ini bermula pada 31 Ogos ini sehingga 31 Disember 2023. Dan manakala untuk pakej insentif pasca bayar ataupun postpaid ramah penjawat awam akan bermula pada 16 September 2023 sehingga 31 Disember 2023 ini. Dan suka saya untuk maklumkan mengenai apa yang diumumkan oleh Menteri pada sebentar tadi, iaitu terdapat penghargaan juga kepada wira-wira yang tidak didendang, iaitu pengamal-pengamal media, yang mana dalam ucapan yang berhormat Menteri tadi mengumumkan satu insentif rebate rahmah pengamal media yang akan dilaksanakan pada September ini. Jadi semua pengamal media yang memiliki kad perakuan media Jabatan Penerangan Malaysia layak untuk mendapat rebate 1 bulan bil telefon bimbit. Dan pemberian rebate ini dijangka akan melibatkan lebih 10,000 orang pengamal media di seluruh Malaysia. Dan perincian lanjut akan diumumkan kemudian setelah selesai penyelarasan dengan telco-telco terlibat, iaitu TM Unify Mobile, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile dan YTL Communication. Yes. Bagi pihak jawatankuasa pelaksana majlis, dan untuk saya ulang sekali lagi, pakej ramah yang ditawarkan hari ini sebenarnya pakej yang sangat menarik, dan kepada anda, pada kita seluruh rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama merebut peluang ini untuk mendapatkan pakej ramah yang disediakan ini. Dan untuk itu kita dengarkan dulu bersama-sama dengan para hadirin ada di sini menyanyikan lagu nyanyian Hari Kebangsaan dan lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023. Dan mereka juga akan mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang berlangsung pada bulan ini. tunjukkan kepada pengacara majlis tak bendera-bendera ni semua. Majlis tak bendera-bendera ni semua. Siapa yang tak ada boleh minta dengan pengacara. Ada tak? Dalam beg. Dalam beg Maxis tu mesti ada. Ada ya? Boleh kita nyanyi sama-sama tak? Boleh Boleh saya jemput para penonton untuk para hadirin untuk berdiri menyanyi bersama-sama ya. Menyanyi bersama-sama dan kita saksikan skrin televisyen yang berada di hadapan anda semua.
dan juga Hari Malaysia dengan tajuknya kita jumpa para ahli untuk tampil ke hadapan sedikit. Kita penuhkan gambar kita ramai-ramai. Keluar kamera. dan juga syarikat telekomunikasi. Terima kasih. Dan kita juga akan bersama langsung juga sebentar lagi dengan Yang Berhormat Menteri bagi mendapatkan sedikit perkongsian berkenaan dengan pelancaran pakej dan juga insentif rahmah yang diperkenalkan pada hari ini. Dan sememangnya pakej 5G Rahmah dan juga insentif pasca bayar ataupun postpaid Rahmah Pejabat Awam ini adalah pakej yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan saya kira mereka juga tidak sabar untuk mendapatkan pakej rahmah yang telah disediakan pada hari ini. Dan apa yang menarik, Menteri juga turut mengumumkan satu hadiah kepada para pengamal media, di mana para pengamal media juga akan mendapat insentif yang bakal dilaksanakan pada September ini. Dan semua pengamal media yang memiliki kad perakuan media Jabatan Penerangan Malaysia layak untuk mendapatkan rebate 1 bulan bil telefon bimbit. Juga pemberian rebate ini dijangka akan melibatkan lebih 10,000 orang pengamal media di seluruh Malaysia. Okey, dia nak masuk tak? Okey. Tunggu, tak ada apa. Untuk makluman, pakej 5G Rahmah hari ini menawarkan pakej telefon pintar 5G, pelan data dengan harga telefon pintar jenama Samsung A14 5G dan Honor 90 Lite 5G serendah RM240 beserta pelan data sebanyak 60 GB pada harga RM60 sebulan. Dan untuk makluman, harga asal untuk telefon pintar Samsung A14 ini berharga Okey, kita bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Assalamualaikum YB, dan tahniah saya ucapkan di atas pelancaran dua insentif dan juga satu pakej dan juga insentif pada hari ini YB ya. Okay, kalau boleh YB kongsikan bersama kami sedikit mengenai dengan pakej dan juga insentif yang dilancarkan pada hari ini. Terima kasih. Jadi hari ini kita telah lancarkan pakej satu adalah pakej 5G Rahmah, iaitu semua telco mulai 31 hari bulan Ogos akan mula menawarkan pakej 5G Rahmah masing-masing, dan yang paling asas ialah pakej RM60 untuk 60 GB bersama dengan satu peranti yang bernilai nilai dia mungkin beribu-ringgit, tapi kita cuma bayar RM240 sahaja. Dan kalau anda dari golongan B40, 100,000 pelanggan pertama bagi pakej 5G Rahmah ni akan mendapat subsidi RM120. Bermaksud peranti itu akan jadi lebih murah. Yang paling maksima RM120. Tapi mungkin lagi murah dari itu, bergantung kepada telco mana. Kedua, tadi kita umumkan insentif pasca bayar Rahmah bagi penjawat awam, iaitu rebat RM10 rebate bagi plan pasca bayar bagi semua 1.2 juta penjawat awam seluruh negara.
dan ada syarat-syarat terma-terma, tapi akan mula berkuat kuasa 16 hari bulan September. Maksudnya semua pejabat awam akan dapat rebate RM10 kepada bil pascabayar mereka. Saya difahamkan banyak daripada syarikat telco akan menyediakan pakej-pakej pascabayar khas untuk pejabat awam, dan saya lihat sangat-sangat atraktif, sangat-sangat kompetitif. Jadi kepada pejabat awam daripada sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan, boleh menikmati pakej-pakej khas daripada telco-telco ini khusus untuk pejabat awam. Okay, baik. Tari-tari yang disediakan juga ada tari-tari yang menarik, iaitu Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Betul. Jadi kenapa dia pilih tari-tari itu tadi? Ini adalah inisiatif KKD bersama dengan syarikat-syarikat telco untuk menyemarakkan lagi suasana sempena sambutan Bulan Kebangsaan, sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Syarikat-syarikat telco ni adalah sebahagian daripada cerita kita sebagai sebuah negara. Maka saya minta mereka dan mereka pun bersetuju untuk membantu dengan pelbagai cara, dan yang terkini adalah pakej 5G Rahmah dan juga insentif pascabayar Rahmah bagi pejabat awam. Bila kerajaan tawarkan untuk telefon bimbit harga rahmah macam ni kan, mesti ramai yang berminat, dan ada nak beli untuk diri sendiri dan ada juga untuk keluarga. Jadi ada tak dari segi stok untuk macam mana YB? Dia mencukupi tak? Sebab ramai yang memang akan serbu lepas ni YB. Kita mulakan dengan 100,000 ini. Kita akan untuk 3 bulan ke depan, KKD dan juga SKMM akan meneliti dan kita akan bincang. Sebab selain daripada 2 syarikat iaitu Samsung dan Honor yang terlibat dalam program ini, ada beberapa syarikat lain yang telah menghubungi dan perbincangan itu berjalan. Jadi saya percaya tak lama lagi mungkin akan ada beberapa pengumuman tambahan, insya-Allah. Okay, YB tadi ada juga YB umumkan untuk pengambilan media. So jadi terima kasih YB. So nanti boleh sedikit komen mengenai itu. Untuk semua pengamal media yang mempunyai kad perakuan media daripada Jabatan Penerangan Malaysia, syarikat telco sebagai langkah permulaan, bukan ini sahaja, saya minta mereka bukan ini sahaja, sebagai langkah permulaan, bil mereka bagi pakej pascabayar bagi bulan September, seluruh bulan September itu tak payah bayar. Jadi kita bagi 1 bulan percuma. Ya. Baik, terima kasih YB. Kalau ada harapan YB sendiri untuk semua pelaksanaannya ni? Ya, saya harap dengan adanya pakej pascabayar ataupun pakej 5G Rahmah ni, pakej 5G Rahmah ni, lebih ramai rakyat Malaysia akan mula menggunakan perkhidmatan 5G. Kita tahu setakat 31 Julai 66.8% daripada kawasan berpenduduk di seluruh negara telah mula menikmati rangkaian 5G, internet yang lebih laju, dan ini ada banyak kemudahan untuk rakyat. Jadi saya harap dengan ada pakej-pakej ini lebih ramai yang dapat menggunakan dan secara langsung dan tak langsung membantu dengan pertumbuhan dalam negara kita, insya-Allah. Terima kasih YB, diharap semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada semua yang terlibat, dan jadi kepada orang ramai, jangan lepaskan peluang dan anda boleh terus mendapatkan pakej dan juga insentif yang ditawarkan pada hari ini bermula pada 31 Ogos ini. Dan sekian langsung dari Anjung Kementerian Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Dian Fatihah, dan itu dia tadi selesai sudah majlis pelancaran pakej 5G Rahmah dan juga insentif postpaid Rahmah penjawat awam. Baik, pastikan sahih diteruskan hari ini dengan segmen Sahih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan telah mengeluarkan kenyataan bertarikh 23 Ogos 2023 berhubung siasatan rasuah membabitkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA seperti yang tular di media sosial. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan mengeluarkan kenyataan palsu seperti itu ternyata berniat jahat dan mengelirukan orang ramai. Sehubungan itu, orang ramai diminta agar tidak menyebarkan
dan berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Dan baru-baru ini tular di media sosial satu kenyataan bertajuk SPRM Siasat Dakwaan Rasuah melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamed dan kononnya dikeluarkan oleh Suruhanjaya itu. Baik, seorang tukang urut ditahan di Bedong Kedah selepas memuat naik hantaran berbau urutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lelaki tempatan berusia 41 tahun yang disyaki menggunakan nama melalui akaun Facebook Jo Jubat Tajuddin itu ditahan pada jam 2.30 petang di Taman Desa Budiman, Bedong oleh sepasukan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda. Dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, dalam perkongsian itu suspek memuat naik kapsion berbaur ugutan dengan mengharapkan rumah Perdana Menteri diletupkan. Dalam kapsion itu, Jo Jubat menyatakan perkara tersebut kerana mendakwa kononnya Perdana Menteri menzalimi para pencarum KWSP. Baik, video tular seorang anggota polis yang memuat naik hantaran yang dikatakan menghina pemandu Grab orang kurang upaya OKU Ahad lalu sebenarnya adalah petugas polis bantuan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat berkata, individu berkenaan telah hadir ke Ibu Pejabat Polis JBS untuk siasatan lanjut pada hari yang sama. Jelas beliau hasil semakan mendapati individu yang didakwa adalah seorang polis bantuan wanita berusia 25 tahun yang bertugas di sebuah syarikat keselamatan swasta. Dan tambahnya lagi, siasatan turut mendapati individu berkenaan tidak berniat menghina kerana tidak mengetahui pemandu terbabit merupakan OKU pekak. Dan katanya wanita berkenaan bagaimanapun telah membuat permohonan maaf secara terbuka di dalam akaun sosial Twitternya. Dan sumbangan itu, pihak polis turut menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati semasa menggunakan media sosial agar tidak membuat hantaran yang mendatangkan kegusaran masyarakat. Berhati-hati sekiranya anda ada menerima panggilan dari pihak yang menyamar sebagai wakil pusat panggilan syarikat telekomunikasi. Dan modus operandi yang digunakan adalah menawarkan peluang untuk tidak membuat pembayaran bil selama 3 bulan dengan syarat penerima panggilan menyerahkan kod 6 angka yang diterima semasa pemanggil menjawab panggilan berkenaan. Dan untuk makluman, orang ramai pusat perkhidmatan panggilan tidak akan membuat panggilan penawaran sedemikian, terutamanya pada waktu lewat malam. Dan selain itu, syarikat telekomunikasi juga tidak akan menggunakan panggilan WhatsApp kepada pelanggan serta tahap kecekapan bahasa Melayu yang digunakan pemanggil juga amat mengecewakan. Dan oleh itu, jangan sesekali menyerahkan kod keselamatan yang dihantar kepada anda kerana ia berpeluang membuka pintu kepada penjenayah menjalankan kegiatan mereka. Dan isu Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang didakwa berkempen di dalam sebuah masjid di Kundang, Rawang pada Julai lepas dianggap selesai menerusi siasatan yang dijalankan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Dan Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata siasatan pihaknya mendapat menteri tersebut hanya menyatakan tentang isu semasa dan bukan berkaitan isu politik. Dan mengulas selanjut, beliau berkata Fahmi menjawab soalan berkaitan dengan konsert iaitu aksi biadab oleh vokalis kumpulan muzik The 1975 serta tindakan yang diambil untuk menamatkan konsert berkenaan kerana telah melanggar syarat yang telah dipersetujui bersama. Dan beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan program serahan jalur gemilang dan pelepasan konvoi ziarah merdeka MAIS di Shah Alam. Baik, sekian saja daripada kami dipastikan sahih untuk hari ini dan kita bertemu lagi esok pada jam 2.30 petang dan teruskan kepentingan sambutan Hari Kemerdekaan kerana sebab-sebabnya sudah pasti untuk menghargai jasa tokoh yang terdahulu dan seterusnya untuk kukuhkan perpaduan rakyat selain untuk menyemai nilai patriotisme dalam masyarakat. Dan sekian saja daripada kami. Kita temu lagi pada hari Khamis insya-Allah. Dipastikan sahih pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.